Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imamu hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Naam, walamma wajadna hadhihi at-tariqa bihadhihi as-sifati nazarna fa'am anna an-nazara fi kayfiyati qat'iha wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal 'uddati wal alati wal hilati min ilmin wa 'amalin asa ay yaqta'aha bihusni taufiqillahi fi salamatin wa la yanqati'u fi aqabatiha al-muhlikati fayahlika ma'al halikin wal iyadu billah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham di dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Sabtu yang hari Jumaat yang ketiga, anjuran Masjid Al-Khairiyah Kramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, tata cara ahli ibadah hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau nuskah yang bahasa Arab kita sampai ke muka surat 3 bahagian atas, dan kalau yang versi bahasa Melayu iaitu di muka surat 5 paragraf yang bawah sekali. Kemudian di samping, betul ke? Bukan, muka surat 6. Muka surat 6, bukan 5 Muka surat 6 yang bawah sekali, ya. Tak kala kami mendapati jalan ibadah ini sedemikian sifatnya. Apa maksud sedemikian sifatnya itu? Mengandungi banyak kesukaran. Susah tak dapat sokongan, senang nak dapat tentangan. Jadi bila kami perhatikan macam itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, lantas kami memikir dan meneliti cara untuk menentasinya. Jadi ini himmah, keprihatinan para ulama. Mereka nak supaya umat Nabi itu selamat. Jadi nak selamat kena taat pada Allah, kena beribadah. Masalahnya nak beribadah ni tak mudah, nak maksiat yang mudah. Maka Imam Ghazali sebagai salah seorang daripada alim ulama umat Nabi SAW ini meneliti dan memikir macam mana cara nak bantu. Begitu juga mengkaji
tentang apa yang diperlukan oleh seorang hamba dari segi persediaan, kelengkapan, peralatan dan juga daya usaha yang terdiri dari dua sudut. Pertama, ilmu. Nak jadi ahli ibadah mesti dengan asas ilmu. Dan yang kedua, ilmu semata-mata tidak memadai. Hendaklah diterjemahkan kepada amal. Dengan demikian, mudah-mudahan dia, yakni orang yang nak jadi ahli ibadah tadi, dapat merentasinya dengan keelokan taufik Allah Ta'ala dalam keadaan selamat sejahtera, dan supaya dia tidak terkandas perjalanannya pada pendakian-pendakian yang sukar lagi berbahaya. Sebab tidak sedikit orang yang asalnya dia nak beribadah kepada Allah, tapi akhirnya terlari daripada landasan ibadah tadi. Mungkin dengan hilang ikhlas cukuplah. Bila niat sudah tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Mungkin asalnya nak beribadah, kemudian seronok hanyut dengan pujian manusia, dengan sokongan manusia, akhirnya hilang. Itu menyebabkan dia binasa bersama-sama orang yang binasa. Wal-iyazubillah. Kami bermohon perlindungan Allah agar tidak terjadi demikian. Qala rahimahullah ta'ala, fasannafna fi qat'i hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban ka ihya'i ulumiddin. Maka untuk tujuan tersebut kami telah mengarang, Imam Ghazali telah mengarang cara untuk merentasi jalan ibadah ini. Macam mana nak menjalani jalan ibadah ini, kami telah mengarang beberapa kitab. Seperti kitab Ihya'u Ulumiddin. Ini kitab Imam Ghazali yang paling masyhur. Ihya' maknanya menghidupkan. Ulum maknanya ilmu-ilmu. Ad-din maknanya agama. Kerana pada zaman itu Imam Ghazali perhatikan sudah ada di kalangan umat Islam yang kononnya nak beribadah semata-mata, nak berhakikat semata-mata, tapi tidak mahu menjalani jalan ilmu. Jadi nanti ilmu itu menjadi mati. Sedangkan agama kita ini agama yang terbina atas ilmu. Bukan taklid membuta tuli sahaja, tidak. Ya, kita ada taklid, tapi taklid kita itu dengan jalan belajar. Wal kurbati ilallahi ta'ala. Dan satu kitab lain namanya Al-Kurbah ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Wa ghairi zalika, dan juga kitab-kitab yang lain. Ihtawat ala daqa'iqa minal ulum. Kitab-kitab yang dikarang tadi mengandungi perkara-perkara yang detail dalam pelbagai cabang ilmu. Baguslah. Masalahnya apa? I'tasat ala afhamil amma. Jadi masyarakat awam payah nak faham. Memang nature ilmu tu bila pergi kepada perbincangan yang mendalam, masyarakat awam rasa susah nak ikut. Kalau memang dia ahli ilmu lain, memang dia bidang itu. Ini kebimbangan Imam Ghazali. Sebab dia nak supaya masyarakat awam juga dapat mengambil manfaat dari apa yang beliau telah kaji dan beliau telah hidangkan. Faqadahu fiha, lalu bahkan ada di sebahagian orang awam ni, bila dia tak faham, dia hentam. Ini pun berlaku zaman kita. Dia yang tak faham, tapi dia hentam. Dia mengkritik kitab-kitab ini sebagai tak bagus, mengandungi perkara-perkara yang tak betul. Wa khadu fima lam yuhsinuhu minha. Dan sudahlah mereka tidak mahir, mereka terjun pula bergelumang dengan perkara-perkara yang mereka tidak ada kepakaran dalamnya. Jadi Imam Ghazali nak buka minda bahawa biasalah, walaupun kitab yang ditulis oleh para ulama itu bagus, tapi dikritik, dikecam itu biasa. Imam Ghazali lalu membuka minda dengan menceritakan, fa ayyu kalamin afsahu min kalami rabbil alamin. Mana ada kalam yang lebih fasih, yang lebih indah, yang lebih tersusun, yang lebih teratur berbanding dengan kalam Tuhan, iaitu Al-Quran. Mana ada yang lebih cantik lagi? Kalam Allah lah yang paling fasih, yang paling bagus. Wa qad qalu fihi innahu asatirul awwalin. Itu pun dalam keadaan Al-Quran itu tersusun dengan kalam yang begitu cantik dan indah,
tepat isi dan faktanya, orang-orang yang tak mahir, yang tak faham, dia kata innahu asatirul awwalin. Sesungguhnya Quran ni dongeng orang dulu-dulu. Nah, baca cerita dalam Quran ni macam baca cerita dongeng je lah. Macam baca fairy tales, macam baca cerita bidadari, ya. Macam baca cerita apa? Cinderella, Snow White. Bagi dia macam itu je. Seumpama Al-Quran pun dipelihkihkan sebagai dongeng orang dulu-dulu, apa sangat yang lain daripada Al-Quran kalau nak dikritik dan pelihkihkan. Alam tasma ila qauli Zainil Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Talib ridwanullahi alaihim ajmain. Tidakkah kamu pernah mendengar kata-kata yang disebut oleh Zainul Abidin ni, gelaran ya. Zainul Abidin makna perhiasan bagi ahli ibadah. Kerana cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sangat rajin beribadah. Nama beliau adalah Ali. Cicit Nabi. Anak kepada Husain, cucu Nabi. Anak kepada Ali, iaitu menantu Nabi, sepupu Nabi. Anak kepada Abu Talib. Jadi, beliau pernah bercerita tentang hal ini. Dia kata apa? Dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair. Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara zaka zu jahlin fayaftatina. Wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasanin ilal Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wathana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana. Jadi ini yang diluahkan oleh Zainuddin Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku benar-benar menyembunyikan daripada ilmu aku ni permata-permatanya. Jadi orang mungkin akan timbul persoalan, kan Nabi larang sembunyi ilmu. Kenapa pula beliau katakan aku menyembunyikan ilmu? Jadi kita kena faham, yang dimaksudkan jangan kita sembunyikan ilmu itu, iaitu kita menyembunyikan hukum hakam Allah Ta'ala, perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah dan larang untuk kita itu mendapat habuan dunia. Kadang-kadang kalau kita bercakap benda betul, nanti kita akan disingkirkan, kita akan diketepikan, kita akan diambil tindakan dan sebagainya. Jadi oleh kerana nak jaga kepentingan dunia, kita pun sembunyikan. Kita tak cakap kata benda ni haram, atau kita tak cakap kata benda ni wajib, ya. Itu memang dilarang. Kerana rosaklah agama bila kebenaran itu tidak disampaikan demi untuk menjaga kepentingan dunia. Tetapi beliau menyembunyikan bukan semua, ya, permata-permata ilmu. Maknanya perkara-perkara yang mendalam dalam ilmu, yang rumit-rumit. Itu maksud permata di situ. Tujuannya bukan kerana nak dunia, tetapi supaya tidak dilihat oleh orang yang jahil, lalu dia memfitnah akan kami. Orang yang jahil ni, dia tak tahu, lalu dia membenci pada apa yang dia tidak tahu. Pepatah Arab mengatakan, An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni menjadi musuh kepada apa yang dia jahil. Dia tak tahu, dia tak suka. Kenapa tak suka? Tak berkenan teman tengok. Itu je. Padahal dia tak tahu. Maka sebab itulah disembunyikan. Permata-permata ilmu ni tidak disampaikan. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW memberitahu, orang yang menyampaikan ilmu bukan pada ahlinya, seperti orang yang menggantungkan, ya, perhiasan dan permata pada leher anjing dan babi. Jadi ilmu tu bagus, tapi kena pastikan kita sampaikan pada ahli dia. Kalau tak sampaikan pada ahlinya, dia rosakkan. Macam orang bercakap tentang ilmu hakikat, ya. Ilmu hakikat apa? Kita ni masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Itu hakikat lah. Bukan dengan amalan kita. Itu Nabi yang beritahu. Nabi beritahu. Ya. Sehingga kalau sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, takkan baginda juga tak boleh masuk syurga dengan amalan baginda? Sebab sahabat fikir, kalau kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita, munasabahlah amalan kita ni kurang. Ada cacat sana, ada cacat sini.
Takkan amalan Nabi SAW pun tak boleh memasukkan Nabi ke dalam syurga? Nabi SAW jawab, wala ana. Saya pun tidak akan masuk syurga dengan amalan saya. Kecuali Allah meliputikan saya dengan rahmatnya, maka saya masuk syurga. Nah, dapat ilmu tu dekat orang-orang yang jahil, ada yang kata tak gunalah kita ibadah. Yang penting kita tunggu rahmat Allah sajalah. Tak payahlah kita susah semayang, puasa, haji, zakat, ya. Sebab kita bukan masuk syurga dengan amalan kita, kata dia. Tapi dia lupa bahawa kita juga diberitahu bahawa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Betul kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah tu hampir dengan orang yang buat baik. Maka kenalah buat baik kalau kita nak dapat rahmat Allah. Baik. Wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasan. Yang maknanya bukan saya yang pandai-pandai buat macam ni. Bahkan Abu Hasan dulu dah pesan dah kepada Husin. Abu Hasan siapa? Sayyidina Ali. Mana tok saya dulu pun cakap benda yang sama. Bukan saya seorang ya. Kata nak sembunyi pemata ilmu ni supaya tak jadi fitnah. Bahkan datuk saya dulu pun digelar Abu Hasan telah berpesan kepada Husin dan sebelum pada itu juga kepada Hasan. Maknanya kepada dua anaknya Sayyidina Ali berpesan, hati-hati nak sampaikan ilmu. Biar sampaikan tu kepada ahlinya. Ya rubba jauhari ilmin law abuhu bihi. Alangkah kalau sekiranya permata ilmu tu aku hamburkan begitu saja. Laqila li anta mimman ya'budul wasana. Nescaya akan dikatakan kepada saya, kamu ni penyembah berhala. Sampai macam tu. Macam level ustazku ni pun dia kata suruh orang sembah pokok. Dia tak faham benda yang kita cakap. Dia pusing kat situ. Kita bincang tentang istighosah dengan wali. Dia kona istighosah dengan pokok. Itu ustazku ni dia suruh orang minta tolong dengan pokok. Dapat kat orang lain pula dia kata ustazku ni suruh orang sembah pokok tu. Lepas tu apa lagi tak tahulah. Padahal ceritanya kita itu meminta dalil daripada orang yang mengatakan istighosah dengan wali ni syirik. Ada tak dalil kita tanya kata haram syirik ni? Weh kata dia dalil banyak dalam Quran semua. Okeylah kalau banyak buat mai lah satu. Jadi dia tak boleh buat mai. Tak boleh buat mai dalil tu dia hangat hati. Oh dia kata kalau macam tu boleh minta tolong dengan wali, bolehlah minta tolong dengan pokok. Pergi kat pokok, wahai pokok tolonglah saya. Kita kata istighosah bukan macam tu. Tapi dia kata dengan i'tiqad Allah yang beri. Bila dengan i'tiqad Allah yang beri, taklah syirik. Tapi taklah disuruh kita buat benda yang bukan asbab macam itu. Sebab kita minta tolong ni dua jalan. Satu jalan asbab, sebab musabab, satu jalan hakikat. Jalan hakikat satu saja boleh minta tolong dengan Allah saja. Sebab yang menolong secara hakikat hanya Allah. Maka minta tolong secara hakikat hanya kepada Allah saja. Nabi SAW pernah bersabda, "Iza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu minta tolong, maka minta tolong dengan Allah, itu hakikat. Bahkan kita pun baca tiap-tiap kali solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan dikau kami sembah dan hanya akan dikau kami minta pertolongan. Tapi kalau minta tolong secara asbab, itu boleh kepada makhluk. Tapi makhluk hakikat tidak boleh bagi apa-apa. Tapi kita dibenarkan berinteraksi dengan makhluk ni, minta tolong dengan makhluk secara asbab. Sebab musabab boleh. Kalau hakikat, kulla amliku nafsi, kulla amliku li nafsi, naf'an wala darra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Tu Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberitahu kepada orang, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Kalau Nabi tak milik, adakah Nabi boleh beri pada orang? Dia tak boleh. Orang yang tidak memiliki tidak boleh memberi. Tapi jangan tak sambung ayat tu, ayat tu ada sambungannya. Sambungannya apa? Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bila Allah takdirkan, maka makhluk itu menjadi sebab kepada kebaikan. Makhluk itu menjadi sebab menolak kemudaratan.
Bahkan dalam Al-Quran sendiri mengiktiraf wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi dengan kehendak Allah Nabi memberi manfaat. Dengan kehendak Allah Nabi memberi menghilangkan mudarat. Yang itu yang mereka tak faham. Adapun pokok tidak Allah jadikan sebab. Mungkin sebab untuk kebaikan daripada sudut boleh dibuat rumah, dipotong kayunya itu buat rumah. Mungkin daripada sudut perubatan, direbus akarnya, diminum jadi sihat. Tapi bukan dengan cara pergi dekat pokok, minta tolong dengan pokok. Itu yang kita cakap. Tapi dia menyebarkan fitnah lain. Jadi itu baru level kita. Kita hanya bercakap benda basic dalam akidah saja. Bagaimana orang yang bercakap tentang perkara-perkara zauqi, perkara-perkara yang dirasai dalam cinta dia kepada Allah, nanti orang akan kata dia sembah berhala. Bukan setakat itu saja. Walastahalla rijalun muslimuna dami. Akan ada orang Islam sendiri menghalalkan darah saya. Mana kalau orang kafir dia nak bunuh saya, okeylah, saya fahamlah. Tapi kata Ali Zainal Abidin, orang Islam sendiri nanti akan kata darah saya halal, boleh dibunuh. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Mereka nanti akan melihat seburuk-buruk apa yang mereka lakukan, iaitu membunuh sesama Islam, mereka akan lihat itu perkara baik. Itu yang berlaku pada ISIS, pada Daesh. Dia sembelih orang Islam, dia bom orang Islam, dia bakar orang Islam, dia lemaskan orang Islam. Bagi dia baik. Bagi dia itu jihad. Jadi ini telah disebut oleh generasi salaf, oleh cicit Nabi SAW, pentingnya kita itu memilih dalam menyampaikan ilmu tu. Kalau tak kena pada ahlinya, ilmu yang baik menjadi fitnah. Apa nak heran? Al-Quran sendiri Allah sebut, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran tu, ramai jadi sesat. Dan dengan apa yang Allah cerita dalam Quran, ramai yang dapat hidayah. Masing-masing macam mana mereka itu memandang dan menilai. Qala rahimallahu ta'ala waqtadatil halu inda dhawid dini hum ashrafu khalqillahi ta'ala nazara ila kafati khalqillahi bi'aini rahmati wa tarkil mumarati. Maka hal ini menuntut orang yang betul-betul ada agama, yang berpegang dengan agama. Dan mereka inilah semulia-mulia makhluk Allah. Hendaklah dia memandang kepada seluruh manusia ini, makhluk Allah ini, dengan pandangan rahmat. Dan hendaklah dia meninggalkan berbalah. Kerana kita nak orang jadi selamat. Kita tak nak orang jadi confused. Kita tak nak orang jadi sesat. Kita tak nak orang itu menyesatkan. Maka kita pilih apa yang kita nak sampaikan tu, supaya apa yang kita sampaikan itu membawa kebaikan kepada mereka. Fabtahaltu ila man biyadihil khalqu wal amru. Maka aku merintih merayu kepada yang di tangannya lah, dalam kekuasaannya lah, segala makhluk dan juga urusan. Ayyuwafiqani litasnifi kitabin yaqa'u alaihi al-ijma'. Aku memohon kepada Allah, moga-moga Allah memberi taufik kepada aku untuk aku tu mengarang satu kitab yang mana disepakati, diterima oleh semua. Kalau macam kitab Ihya Ulumuddin memang hebat. Tapi ada yang mengkritik, ada yang menghentam. Sebab mereka tidak faham apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Wa yahsulu bi qira'atihil intifa, dan bila membaca kitab itu akan dapat manfaat. Sebab itu kita berdoa pada Allah, moga-moga kita yang baca kitab Minhajul Abidin ini dapat manfaat daripada kitab ini. Daripada ilmunya, daripada amalnya, dari segi keimanan, keberkatan dan sebagainya. Fa'jabani ila dhalika alladhi yujibul muttarra idza da'a. Maka ketika itu Allah yang memperkenankan permohonan orang yang terdesak apabila orang itu memohon. Allah memperkenankan doa saya. Wa atla'ani bifadlihi ala asrari zalika. Lalu Allah memperlihatkan kepada saya dengan kurniaannya rahsia apa yang terkandung di dalam erti ibadah tadi.
Wa alhamani fihi tartiban ajiba. Lalu Allah mengilhamkan kepada saya dalam kitab tersebut satu susunan yang sungguh menakjubkan. Lam azkurhu fil musannafati allati taqaddamat. Saya pun tidak pernah menyebut ya, dalam kitab-kitab yang dahulu. Fi asrari muamalatid din, pada rahsia-rahsia urusan dalam agama. Wa huwa alladhi ana lahu wasifun. Dan kitab itulah yang saya sekarang ini menceritakan. Jadi ini mukaddimah pada Imam Ghazali rahimahullah taala, apa yang mendorong beliau menyusun kitab Minhajul Abidin. Qala rahimahullah taala, fa aqulu wa billahi taufiq inna awwala ma yunabbihu al-'abda lil ibadati wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallahi wa taufiqin khassin ilahi. Lalu saya berkata, dan taufik di tangan Allah. Sesungguhnya perkara yang pertama yang menyedarkan, yang menjentik hati seorang hamba untuk melakukan ibadah, dan supaya dia itu melapangkan diri dia menjalani jalan ibadah itu, adalah satu, dia panggil apa? Khatrah ni. Satu titisan. Asalnya titisan ataupun satu dia terjemah apa? Dia terjemah lintasannya. Lintasan. Adalah satu lintasan samawiyah yang tinggi daripada Allah Ta'ala, dan juga taufik yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang ni bila dia berubah, dia seperti datang satu rasa lapang. Bahkan kalau kita bercakap dengan orang-orang yang masuk Islam, yang dia masuk Islam tu dengan kesedaran dia akan rasa bercerita betapa lapangnya dia rasa lepas dia mengucap dua kalimah syahadah tu. Dia akan rasa seperti dia tu reborn, dilahirkan semula. Dan inilah dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Ataukah seumpama orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka orang itu berada atas cahaya hidayah daripada Tuhan dia. Itu beza dia. Orang yang tidak dapat hidayah, dia dengar Islam tidak rasa sempit dada lah. Ya, dah rasa rimah lah. Takkan nak ngajar hadis 40 pun kecoh buat apa. Ya, hadis Nabi. Nak mengajar hadis Nabi, apa yang kamu kecoh? Nak mengajar pun pada orang Islam. Bahkan kalau mereka open minded, kalau pada orang bukan Islam pun apa salahnya? Mereka ambil tahu Islam itu kan agama negara ini. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Islam is the religion of the federation. Kalaupun kamu bukan Islam, kamu duduk dalam negara ini, apa salah kamu ambil tahu tentang agama negara kamu? Jadi Besar Agung bersumpah dalam jadual 4 bahawa akan memelihara pada setiap masa agama Islam. Jadi negara kita bukan sekular. Ada orang kata nak memperjuangkan supaya negara ini negara sekular. Dalam perlembagaan tak ada. Cuba tunjuk. Dalam perkara berapa disebut sekular? Tapi kalau perkataan Islam banyak kali disebut dalam perlembagaan. Takkan satu perlembagaan yang sekular menyebut tentang agama. Sekular ni dia pisah. Agama tidak boleh berada di tempat awam, itu sekular. Dalam perlembagaan kita ditegaskan bahawa negara kita ni ada agama. Dan agama negara kita adalah agama Islam. Bukan agama rasmi. Satu-satunya agama negara adalah agama Islam. Tak betul kalau guna istilah agama rasmi. Kadang-kadang orang cakap agama rasmi adalah agama Islam. Tak betul. Kalau agama rasmi, mana ada agama tak rasmi? Kan? Ini kata rasmi saya. Mana ada kata tak rasmi? Ini kediaman rasmi dia. Mana ada kediaman tak rasmi? Kalau ada agama rasmi, berarti ada agama tak rasmi. Tak ada. Satu-satunya agama negara kita agama Islam. Agama lain, agama peribadi. Penganutnya aman, amanlah. Tapi yang nak keluar bajet, nak keluar duit apa untuk support, hanya Islam saja. Sebab itu agama negara.
Kenapa? Tak dapat hidayah. Hati dia jadi sempit. Tapi orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, maka dadanya jadi lapang untuk menerima Islam. Dia berada di atas cahaya hidayah daripada Allah Ta'ala. Wa asyara ilai sahibus syar'i salawatullah salamuhu alaihi faqala. Dan telah mengisyaratkan kepadanya sahibus syar'i, iaitu Nabi SAW, lalu bagi dia bersabda, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah subuh pagi besok dengan hadis Nabi SAW tentang hidayah dan juga cahaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.